يا من صليت بكل الأنبياء، يا من في قلبك رحمة للناس، يا من ألفت قلوبا بالإسلام، يا حبيبي يا شافعي يا رسول الله، بأمي وأبي فديتك سيدي، صلاة وسلام على. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan sedikit pengenalan tajuk kumpulan kami, iaitu ancaman aliran pemikiran modernisme kepada kesucian akidah terhadap generasi muda kini. Secara dasarnya, sejarah perkembangan Islam telah mengalami pelbagai gangguan serta serangan daripada pelbagai sudut, terutamanya pengaruh pemikiran barat yang sangat dahsyat yang dibawa oleh golongan anti-Islam. Umum mengetahui golongan anti-Islam telah memperluaskan gerakannya dalam mempengaruhi pemikiran serta seluruh kehidupan umat Islam. Sasaran utama golongan anti-Islam ini tertumpu kepada generasi muda masa kini dan menjadi kebimbangan apabila fahaman ini telah dilakukan secara terbuka. Ulama Islam berpendapat bahawa fahaman modernisme seperti fahaman liberalisme, humanisme dan sekularisme antara fahaman popular yang semakin berleluasa ini merupakan agenda yang berterusan dalam membawa kehancuran kepada akidah Islam generasi muda masa kini. Sekularisme dan liberalisme mempunyai perkaitan antara satu sama lain kerana fahaman sekularisme menyebabkan lahirnya liberalisme yang merakumi hal negara, politik, ekonomi dan nilai etika. Seterusnya, saya akan memberitahu persoalan kajian daripada kumpulan kami. Persoalan kajian daripada kumpulan kami terdapat 3. Pertama, mengapakah wujudnya fahaman modernisme dalam liberalisme, humanisme dan sekularisme dalam kalangan generasi muda kini? Yang kedua, mengapakah fahaman modernisme berfokus kepada generasi muda beragama Islam pada masa kini? Yang ketiga, bagaimanakah untuk mencegah isu-isu keagamaan fahaman modernisme terhadap generasi muda kini? Berikut merupakan objektif kajian kumpulan kami. Terdapat 3 objektif kajian. Pertama, mengenal pasti ancaman modernisme iaitu liberalisme, humanisme dan sekularisme dalam kalangan generasi muda kini. Yang kedua, mengkaji tersebarnya fahaman modernisme barat ini terhadap generasi muda yang beragama Islam. Yang ketiga, mengkaji jalan penyelesaian bagi mencegah fahaman modernisme barat terhadap generasi muda kini. Mengapakah wujudnya fahaman modernisme barat seperti sekularisme, humanisme dan liberalisme dalam kalangan generasi muda masa kini? Sekularisme. Fahaman sekularisme ini telah menolak unsur agama dalam setiap aspek kehidupan. Kemajuan dalam menghasilkan teknologi sememangnya amat pesat dalam pembinaan pembangunan memberikan peluang terhadap fahaman sekularisme ini berkembang dalam masyarakat beragama Kristian. Mereka membelakangkan setiap nilai agama sehingga mempengaruhi masyarakat awam. Tidak dinafikan, kesenian merupakan ciri-ciri yang wajar ada pada setiap pembinaan yang membawa maksud dan juga nilai yang tersendiri. Sebagai contoh, dalam pembinaan masjid khususnya bagi umat Islam, generasi muda yang bergelar seorang arkitek wajar memperketengahkan nilai-nilai agama dengan mencontohi seni bina Islam daripada negara Islam. Faktor yang seterusnya adalah melalui pendidikan, di mana kurangnya penekanan atau perbezaan terhadap bidang pengajian agama Islam di setiap sekolah maupun institusi pengajian tinggi. Justru generasi muda masa kini lebih memilih jurusan yang tidak melibatkan agama, di mana mereka menganggap bahawa agama Islam dapat dipelajari dengan sendiri. Seterusnya, faktor yang mempengaruhi fahaman liberalisme semakin tersebar meluas terhadap generasi muda adalah kerana terdapatnya golongan anti-hadis, di mana mereka ini hanya berpandukan kepada Al-Quran sahaja yang merupakan agenda dalam merosakkan kemanusiaan serta unsur agama dalam kehidupan seharian. Golongan ini berjuang bagi menghapuskan pemikiran dengan menolak sepenuhnya autoriti keagamaan, seperti Kasim Ahmad yang berpegang kepada fahaman liberalisme telah mempengaruhi fikiran generasi untuk berpandukan Al-Quran
dan tidak berpandukan hadis. Sebagai contoh, mereka lebih terdedah kepada ideologi barat dan cenderung kepada pemikiran Islam barat yang telah mempengaruhi hak asasi setiap manusia. Faktor yang kedua apabila generasi muda kini menolak kepada perundangan Islam di mana mereka menolak setiap syariat Islam serta syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, isu yang popular di kalangan generasi muda terutamanya wanita adalah aurat wanita Islam di halayak masyarakat. Kemasukan pengaruh barat serta adanya konsep telah menjadi fenomena zaman kini mempengaruhi setiap tata cara pemakaian mereka sehingga melupakan hukum dalam Islam. Bagi fahaman humanism pula, mereka telah berpegang bahawa setiap perkara yang terjadi atau membuahkan hasil merupakan usaha serta kesungguhan individu sendiri tanpa mempercayai Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan perkara tersebut berlaku. Generasi muda masa kini terganggu pemikirannya dengan ideologi barat sedemikian yang menjadikan manusia sebagai makhluk yang istimewa di mata masyarakat. Faktor ilmu pengetahuan yang tinggi serta hanya bersandarkan kepada kebenaran fakta mempengaruhi perlakuan dan perwatakan generasi muda masa kini. Seterusnya, nilai kebendaan sebagai faktor kejayaan seseorang individu sehingga mengetepikan nilai keagamaan dan juga nilai moral. Kurangnya pendekatan akan ilmu agama mengakibatkan generasi muda mudah melakukan setiap tindakan mengikut perasaan dan akal fikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Fatihah binti Azmin dan nombor matrik saya ialah 074939. Saya akan menerangkan tentang mengapakah fahaman modernisme ini berfokus kepada generasi muda beragama Islam pada masa ini. Fahaman modernisme ini disebarkan oleh proses globalisasi dengan menggunakan kecanggihan teknologi komunikasi ataupun dikenali sebagai media massa. Media massa merupakan punca paling utama untuk mempengaruhi masyarakat, terutamanya generasi muda kerana mereka lebih bijak menggunakan kecanggihan teknologi tersebut. Seperti yang kita tahu, media massa banyak mengeluarkan filem-filem yang berunsur barat dan aksi yang terdapat di dalam rancangan tersebut telah pun mempengaruhi fikiran para generasi muda. Seterusnya pula, peranan sebagai seorang rakan juga amat penting untuk mengelakkan generasi muda ini terjerumus dengan fahaman modernisme. Pengaruh rakan sebaya turut menjadi aspek yang menyebabkan seseorang itu terpengaruh dengan budaya yang negatif dari barat. Ini adalah kerana rakan sebaya adalah individu yang dekat selain daripada keluarga sendiri. Jika baik kelakuan seorang rakan tersebut, maka begitu jugalah cerminan seorang remaja tersebut. Di samping itu juga, pengaruh fahaman modernisme ini dalam kalangan generasi muda adalah berpunca daripada kalangan keluarga sendiri. Faktor kekeluargaan juga adalah perkara yang sangat penting untuk seseorang remaja. Peranan ibu bapa merupakan peranan penting dalam membentuk sesebuah keluarga tersebut. Sebagai contoh, kepada anak-anak yang kurang mendapat perhatian dan kasih sayang daripada ibu bapa mereka, inilah yang menyebabkan mereka untuk lari kepada cara lain untuk memenuhi kehendak mereka sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi tanpa dipinta Muhammad Haikal bin Muhammad Sukhairi. Nombor matrik 074985. Hari ini saya akan membentangkan tajuk bagaimana untuk mencegah isu-isu keagamaan fahaman modernisme terhadap generasi muda kini. Poin yang pertama ialah hubungan berkualiti di antara remaja, keluarga dan guru. Remaja harus tahu cara menggunakan teknologi dengan betul dan tidak mudah terpengaruh dengan fahaman modernisme. Ini kerana matlamat hidup iaitu berjaya dalam pelajaran dan mencapai cita-cita yang disemat sejak kecil lagi. Oleh yang demikian, remaja amatlah memerlukan hubungan yang berkualiti dan dipercayai oleh ahli keluarga dan guru. Poin yang kedua ialah memilih rakan yang sesuai. Hal ini kerana bersesuaian dengan sifat ingin tahu dan suka berkawan. Sudah tentu remaja akan mudah terpengaruh dengan ramai rakan-rakan dari pelbagai golongan usia. Adalah penting bagi seorang remaja untuk mengajak kawan-kawan ke arah kebaikan dan mengajar perkara-perkara baik.
Rakan yang tidak baik pula akan mempengaruhi remaja untuk mencuba perkara-perkara yang tidak baik. Poin ketiga ialah kawalan terhadap media sosial. Hal ini memerlukan kerjasama yang kuat di antara diri sendiri, keluarga dan sekolah serta masyarakat dan juga kerajaan. Seperti yang kita tahu, dunia tanpa sepadan adalah menyebabkan maklumat yang tidak mampu sampai kepada pengetahuan remaja. Nilai etika, moral, budaya serta ideologi pula ditapis sendiri oleh remaja, sedangkan pengetahuan mereka adalah terbatas dan kemahuan untuk meneroka perkara-perkara baru adalah sangat tinggi. Bagi poin yang terakhir ialah mengadakan kempen keagamaan. Hal ini kerana apabila diadakan kempen-kempen keagamaan ini dapat memberikan kesedaran kepada remaja dan pengetahuan tentang isu-isu agama yang sedang berlaku di sekitar mereka. Hal ini ramai remaja-remaja tidak mengambil berat tentang ilmu agama dan mereka perlu mempelajari seperti subjek fiqh sirah, tauhid dan sebagainya. Kesimpulannya, dapat kami rumuskan bahawa fahaman modernisme atau pembawaan pemikiran barat amat memberi impak yang besar serta boleh menjejaskan keimanan dalam diri generasi muda kini. Pihak bertanggungjawab perlu mengambil serius akan permasalahan ini dan bertindak untuk menangani sebelum fahaman modernisme semakin luas tersebar terhadap generasi muda kini. Untuk melahirkan generasi muda yang sihat, berakal dan beriman kepada Allah SWT, perlulah menitik beratkan tekan kefahaman agama yang kukuh dan sentiasa mengadakan program-program ilmiah untuk melahirkan perasaan cinta akan agama agar tidak mudah terpeson ke arah yang boleh meruntuh keimanan generasi muda kini. Menjadikan Al-Quran dan hadis sebagai panduan serta rujukan dalam kehidupan dan menghidupkan amalan-amalan sunnah. Tegaslah bahawa fahaman modernisme iaitu liberalisme, humanisme, sekularisme akan menjejaskan kefahaman tentang Islam terhadap generasi muda kini jika tidak dicegah dari awal. Bertindak sebelum terlambat.